Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dalam Buletin Awani jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan. Hari ini dijangka warga kota akan kembali selepas cuti Hari Raya Aidilfitri. Dan sejak semalam, polis jangkakan jumlah kenderaan meningkat. Dan di dalam talian untuk mengulas mengenai kemaskinan trafik dan juga keselamatan jalan raya adalah penolong pengarah kanan pemantauan operasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, Insinyur Anas Idris. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Anas. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Hafizi. Janas, seperti yang kita jangkakan, hari ini tol pun kalau tak salah saya free untuk 7 dengan 8 hari bulan dan trafik sudah pasti jangkaannya begitu meningkat. Mungkin kita nak lihat dahulu kemaskini lebuh raya utama negara pada tengah hari pukul 12 tengah hari ini untuk penonton di luar sana yang mungkin nak merancang pulang hari ini ataupun esok. Okey, terima kasih, Hafizi. Sebenarnya yang Hafizi maklumkan tadi, pengguna telah mula menikmati tawaran insentif tol percuma ataupun diskaun di lebuh raya seluruh negara mulai malam tadi dan tempoh berkenaan akan berakhir pada jam 11.59 malam esok. Sejak semalam kita merekodkan aliran trafik yang tinggi di kebanyakan lebuh raya yang menuju ke ibu kota. Pada masa ini kalau kita lihat keadaan trafik di sebelah utara, aliran trafik tinggi di kawasan Muatan Pauh, Juru ke Bukit Tambun, kemudian daripada Cakap Jering ke Bukit Berapit, Sungai Perak ke Terowong Menora dan seterusnya daripada Gua Tempurung, Tapah hingga ke Sungai. Di kawasan selatan kita dapati kenderaan agak tinggi, aliran trafik agak tinggi di kawasan Senai ke Kulai, Air Hitam ke Yomping itu menghala ke utara. Manakala menghadap ke selatan juga kita dapati trafik agak tinggi di kawasan di antara Sedenak ke Kulai. Manakala untuk kawasan sebelah pantai timur, lebuh raya LPT masih lagi lancar. Manakala di kawasan lebuh raya KL Karak kita dapati aliran trafik mula tinggi bermula pada Plaza Tol Bentong sehingga Bukit Tinggi dan kemudian kembali lancar menuju ke ibu kota. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada aliran trafik untuk jangkaan minggu ini. Dia akan sesak minggu ini sahaja ke ataupun dia akan juga sama untuk minggu hadapan? Mungkin dalam sekitar sehingga ke hari Isnin hingga Rabu ke, sebab tak salah saya ramai juga yang mengambil keputusan untuk melangkaui cuti Sabtu Ahad ini bawa ke hingga Rabu untuk elakkan kesesakan. Okey, kita melihat trend pergerakan kenderaan sebelum dan selepas hari raya lah. Kalau kita tengok sebelum hari raya kita dapati jumlah kenderaan memang meningkat di lebuh raya utara selatan, lebuh raya KL Karak, lebuh raya pantai timur. Di lebuh raya utara selatan kita mendapati jumlah trafik telah meningkat sehingga 1.3 juta kenderaan sehari. Manakala di lebuh raya KL Karak kita dapati mencecah sehingga 180,000 kenderaan sehari. Dan kita dapati jumlah ini konsisten juga selepas hari raya. Maknanya kita tak menjangkakan sebarang peningkatan yang drastik dari segi trafik. Kita menjangkakan keadaan yang sama sebab yang balik akan pulang. Jadi kita nampak trendnya sama. Jadi saya nampak kita melihat bahawa tidak akan berlaku kesakan yang melampau lah. Kita cuma jangka mungkin ada kenderaan bergerak perlahan di lokasi-lokasi tertentu berdekatan kawasan mendaki dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, ada lagi sambung? Ya. Silakan. Ya, seterusnya ini. Okey, baik. Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya kita tahulah trafik di lebuh raya utama ni memang susah kita nak elakkan, dan RNR kawasan rehat dan rawat ni sememangnya sesak untuk kita singgah sekalipun, nak masuk pun mungkin bergerak perlahan trafiknya. Jadi bagaimana, mungkin ada tips-tips yang boleh dikongsikan oleh LLM seperti penggunaan jalan sebelah dalam ke, jalan lama ke untuk mengelakkan kesesakan yang juga mungkin difikirkan salah satu pilihan yang ada, walaupun pemanduannya tidaklah boleh melebihi daripada mungkin 60-80 km sejam, tapi sekurang-kurangnya ia bergerak daripada tersangkut di lebuh raya utama tetapi dalam keadaan yang tidak bergerak, dan itu boleh menjejaskan banyak perkara juga, Tuan. Okey, kita sebenarnya
sebelum ni pun kita dan LLM dan juga semua syarikat profesi telah mengeluarkan jadual cadangan perjalanan ataupun TTA yang telah diwar-warkan melalui media sosial dan juga media elektronik. Jadi kita sebenarnya mengharapkan pengguna untuk merancang perjalanan dan memasuki lebuh raya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan supaya pergerakan trafik itu tidak tertumpu kepada satu-satu masa saja. Maknanya kalau semuanya bertumpu pada satu-satu masa, maknanya akan berlaku kepadatan dan sudah tentu bila padat pergerakan kenderaan akan lebih perlahanlah. Seterusnya untuk pengguna di kawasan utara, kita sebenarnya mempunyai alternatif selain daripada lebuh raya selatan menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat untuk kembali ke ibu kota. Jadi untuk mendapatkan maklumat mengenai laluan yang perlu dilalui untuk ke lebuh raya pesisiran pantai barat ini, pengguna boleh mengikuti laman sosial LLM ataupun laman sosial lebuh raya pesisiran pantai barat ataupun WCE. Dan sekiranya memerlukan maklumat lanjut boleh juga menghubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1-800-88-7752. Mengenai macam Hafizi maklumkan tadi dari segi penggunaan jalan federal bagi mengelakkan kesesakan di lebuh raya, rasa pengguna boleh membuat pilihan lah untuk sama ada menggunakan lebuh raya ataupun melalui jalan persekutuan untuk kembali ke ibu kota berdasarkan maklumat-maklumat yang ada di segi tahap pergerakan kenderaan di jalan-jalan berkenaan. Dan dalam masa yang sama, mungkin tips keselamatan untuk pengguna jalan raya, kereta dan juga motosikal, kerana tadi saya baru saja menemu bual PDRM berkaitan dengan tips untuk mereka bergerak dengan lancar lah dan tidaklah terlewat ataupun mengalami kesesakan yang teruk. Antaranya yang masalah yang beliau katakan adalah berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan, kerana berlaku jam ni biasalah enjin kereta akan panas, kemudian ada yang kereta dah lama mungkin rosak, tersadai di tepi jalan. Ia membahayakan pengguna jalan raya itu sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain juga akan berhenti kadang-kadang memperlahankan kenderaan melihat dan sebagainya. Jadi mungkin ada tips-tips yang boleh dikongsikan oleh LLM. Okey, di segi penunggang motosikal, kita memang memandang serius dari segi jumlah kemalangan yang berlaku melibatkan penunggang motosikal di lebuh raya lah. Kalau kita lihat dari segi apa yang kita telah rekodkan daripada permulaan 29 bulan, jumlah kemalangan melibatkan maut di lebuh raya melibatkan motosikal telah merekodkan 6 kes. Jadi saya mengharapkan pengguna-pengguna motosikal semuanya berhati-hati bila berada di lebuh raya, pastikan motosikal berada dalam keadaan baik, lampu berfungsi di lampu belakang dan lampu hadapan berfungsi dengan baik, memakai pakaian yang cerah supaya mudah dilihat oleh pemandu yang lain. Kemudian seboleh-bolehnya saya mengharapkan penunggang motosikal melakukan perjalanan pada waktu siang lah. Memandangkan waktu siang tahap penglihatan yang lebih baik berbanding pada waktu malam. Kemudian kita mengharapkan penunggang motosikal juga elakkan menunggang di lorong kecemasan. Kerana berlaku kes-kes yang melibatkan penunggang motosikal melanggar kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan yang menangani kerosakan dan sebagainya. Dan kita juga berharap penunggang motosikal tidak mencelah di antara kenderaan yang sebolehnya akan membahayakan mereka sendiri. Dan sekiranya cuaca hujan dan sebagainya, berhentilah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Janganlah berhenti di kawasan bawah jambatan yang tidak mempunyai tempat berhenti yang khusus, kerana ianya boleh membahayakan nyawa penunggang motosikal. Kepada pemandu-pemandu kenderaan, bekerjasamalah bagi memastikan keselamatan penunggang motosikal kita. Dan untuk pemandu, saya harap kalau berada dalam aliran trafik yang tinggi dan sebagainya, berilah tumpuan terhadap pemanduan. Memandulah dengan berhemah dan sabar, kerana dalam keadaan trafik aliran yang tinggi ini akan sekiranya tidak memberikan tumpuan penuh terhadap pemanduan akan memudahkan kalau kata rear end punya collision nangga belakang. Kemudian seperti mana yang saya rasa PDRM dan JPJ tekankan dalam siaran-siaran peringatan yang telah dikeluarkan, jangan memotong di
korong kecemasan, kerana sekiranya tuan-tuan ditangkap, tindakan yang tegaslah saya rasa akan diambil oleh pihak PDRM. Kemudian dapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, kerana kita faham dalam tempoh perayaan ini semuanya bergembira, jadi kita menziarah dan sebagainya. Jadi mungkin kalau yang memulakan perjalanan pada waktu malam itu, dapatkan rehat secukupnya sebelum memula perjalanan bagi mengelakkan mengantuklah. Kalau mengantuk, berhentilah di kawasan hentian sebelah RNR yang disediakan. Jika RNR ataupun hentian sebelah ni didapati penuh, tuan-tuan juga boleh berhenti di kawasan Plaza Tol. Di kawasan Plaza Tol juga mempunyai kemudahan tandas dan juga surau untuk kegunaan orang ramai. Sekiranya dalam keadaan trafik yang lengang, saya harap pemandu tidaklah memandu dan keadaan laju, terutamanya pada waktu malam dengan jarak penglihatan yang terhad, kerana ianya boleh mendatangkan risiko kepada pengguna lah untuk terlibat dalam kemalangan. Saya review. Okey, baik. Terima kasih kepada Insinyur Anas Idris, penolong pengarah kanan pemantauan operasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, atas perkongsian berkaitan dengan cerita kemas kini berkaitan dengan trafik ataupun kesesakan yang berlaku di lebuh raya utama negara, ditambah juga dengan tips-tips keselamatan yang juga turut sama dikongsikan untuk anda di luar sana yang mungkin merancang perjalanan untuk pulang ke ibu kota hari ini ataupun esok maupun minggu depan. Ia dapat kita kongsikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin.